Secara langsung, saya Austin Westphal. Berita tergempar mengenai perang di Timur Tengah. Media melaporkan, sebuah peluru berpandu Iran telah mengenai pangkalan Prince Sultan di Arab Saudi pada hari Jumaat, mencederakan anggota tentera Amerika dan merosakkan beberapa pesawat pengisian minyak ZOA. Kita akan terus mengikuti perkembangan situasi ini sepanjang malam. Kita tidak mempunyai angka khusus mengenai kemungkinan mangsa atau peralatan tentera yang mungkin telah terjejas dalam kejadian terbaru ini. Bersama kami, bekas pegawai Perisikan Tentera Laut, penganalisis dan hos Estrad Podcast, Hal Kemper. Hal, anda mengenali pangkalan udara Prince Sultan? Ya, saya kenal tempat itu. Ya, itu adalah sebuah pangkalan. Maksud saya, ia adalah pangkalan yang telah kita gunakan sejak sekian lama. Ada satu tempoh di mana kita tidak menggunakannya, yaitu beberapa tahun selepas 11 September. Kerana kebimbangan keselamatan, kami mengeluarkan semua barang kami dari sana. Tetapi ia adalah sebuah pangkalan udara yang sangat berkemampuan, sangat kukuh. Kami telah menggunakannya selama bertahun-tahun. Dan ini adalah salah satu perkara di mana pihak Arab Saudi dan ZOA bekerjasama dengan sangat baik. Dan ia juga sentiasa dianggap sebagai sebuah pangkalan yang cukup jauh dari barisan hadapan untuk dilihat sebagai selamat dan terlindung. Jelas sekali persepsi ancaman itu telah berubah. Dave Brown dari WSJ melaporkan angka-angka. Menurut beliau, 10 anggota tentera Zequenira cedera, 2 daripadanya parah. Kita menunggu penjelasan yang lebih jelas mengenai apa yang telah berlaku. Hal ini mengingatkan bahawa terdapat banyak sistem pertahanan udara Seakuniwa di kawasan itu, tetapi alat-alat ini tidak selalu berfungsi dengan sempurna. Pada masa ini, kita berjaya memintas lebih daripada 90% apa sahaja yang datang. Tetapi ini bermakna 10% masih berjaya melepasi. Dan jika mereka melancarkan banyak serangan, jika mereka melancarkan 100 peluru berpandu balistik, ini bermakna 10 daripadanya akan mengenai sesuatu sasaran. Dan sudah tentu, dalam kes ini, sekurang-kurangnya 1 berjaya melepasi, ia mengenai PSAP. Dari apa yang saya faham, terdapat KC-135, iaitu pesawat pengisian bahan api yang besar. Jika anda ingat, terdapat satu kejadian bencana dengan sebuah KC-135 yang sedang terbang di atas, saya percaya itu di Iraq, di barat Iraq. Tidak lama dahulu, tetapi mereka memang kuda kerja sebenar. Mereka lah yang memastikan banyak pesawat kita, pesawat penyerang kita, terus berada di udara. Awak tahu kan? Ini membolehkan serangan jarak jauh yang menembusi jauh ke dalam di tempat-tempat seperti timur Iran atau selatan Iran jika datang dari utara. Dan jadi, mereka adalah aset yang sangat bernilai. Ini adalah sesuatu yang kita lakukan, dan kita lakukan lebih baik daripada mana-mana tempat lain di dunia dari segi pengisian minyak di udara. Tetapi, menurut laporan, terdapat kira-kira 5 daripadanya yang berada di apron atau di landasan lapangan terbang, terdedah apabila serangan itu berlaku. Setakat yang saya faham, perkara ini anda tahu sedang keluar secara beransur-ansur. Kita masih belum mendapat sebarang pengesahan mengenainya. Sekurang-kurangnya 1 daripada pesawat itu telah rosak. Saya tidak pasti sama ada ia musnah. Tetapi saya tidak terkejut jika kita mengalami korban. Dan sejujurnya, walaupun salah satu daripada peluru berpandu balistik besar itu mengenai berhampiran, ia boleh menyebabkan impak yang agak besar. Apa yang berlaku di Kuwait menunjukkan apa yang terjadi apabila sebuah hulu ledak meletup berhampiran dengan lokasi tentera kita. Kami sedang menunggu kenyataan rasmi daripada Angkatan Tentera Amerika Syarikat. Malam ini kita mendengar kenyataan daripada Setiausaha Rubio, memandangkan perang ini telah memasuki minggu kelima. Rubio berkata bahawa Amerika Syarikat boleh mencapai matlamat mereka di Iran tanpa tentera darat. Dan beliau berharap operasi ini dapat diselesaikan dalam beberapa minggu sahaja. Beliau juga berkata bahawa penghantaran beribu-ribu tentera baru-baru ini ke rantau itu bertujuan untuk memberi lebih banyak pilihan kepada Presiden Trump. Apakah kepentingan mempunyai satu pilihan atau mempunyai sebanyak mungkin pilihan dalam pertempuran seperti ini? Ini membuatkan musuh terus menekan niat anda dalam peperangan manuver. Menurut falsafah Sun Tzu yang berusia 2,500 tahun, matlamatnya adalah untuk mengalahkan musuh tanpa perlu bertempur. Dan dengan adanya keupayaan-keupayaan tertentu, ini menjadikan sangat sukar, kadang-kadang hampir mustahil untuk mereka menjangka di mana anda akan menyerang seterusnya. Dan ini adalah sesuatu yang kami manfaatkannya. Kami berusaha mempercepat keputusan kami melalui kitaran OODA, yaitu memerhati, mengorientasi, membuat keputusan dan bertindak. Sentiasa memberi tumpuan untuk menjadi lebih pantas dan cekap dalam apa yang kami lakukan.
Kami mempunyai sumber risikan dan pemantauan kami yang memantau apa yang mereka lakukan bersama dengan Israel dan sekutu-sekutu lain untuk mengetahui apa yang berlaku di lapangan dan pemikiran kepimpinan tentera Iran supaya mereka sentiasa terleka. Jika saya berada di Teheran, saya akan tertanya-tanya. Dengan 10.000 penerjun payung yang tiba, ini membuka pelbagai pilihan penugasan selain 2 unit tentera laut yang tersedia. Saya melihat ke pulau-pulau di Selat Hormuz, Pulau Kharkiv, dan seluruh pantai yang terdedah itu, dan saya tertanya-tanya, di mana orang Amerika akan menyerang seterusnya? Jadi apa yang menarik ialah Setiausaha Rubio mengatakan bahwa mungkin kita tidak akan menggunakan tentera di darat atau meletakkan tentera di darat untuk mencapai matlamat kita. Tetapi ia adalah ancaman untuk meletakkan tentera di darat. Jika Anda kembali ke tahun 1999 di Balkan, itu adalah satu-satunya kali apabila semasa berurusan dengan Serbia kita benar-benar menyebabkan perubahan rejim hanya menggunakan kuasa udara kita. Ia bukanlah perubahan rejim yang cepat. Saya rasa ia berubah dan kemudian 1,5 tahun kemudian, selepas semuanya berhenti, barulah rejim itu benar-benar berubah. Jadi ia bukan satu proses yang cepat, tetapi apa yang semua orang akan tunjukkan ialah jika bukan kerana ancaman pasukan darat, ancaman tentera di darat yang akhirnya menjadi pasukan pengaman di darat, jika bukan kerana itu, tidak akan ada tekanan yang cukup untuk menyebabkan perubahan rejim tersebut. Dan saya rasa itulah yang sedang kita lakukan. Kita menggunakan ancaman tentera di darat untuk menyokong kuasa yang kita gunakan melalui udara dan cara-cara lain. Untuk memberi gambaran itu dan mengubah pemikiran mereka dengan mengatakan ya, mereka tidak berada di sini sekarang, tetapi mereka mungkin sedang melakukan sesuatu. Dan secara khusus, saya merujuk kepada serbuan dan melihat kepada pelbagai jenis serbuan yang boleh dilakukan. Ini boleh menjadi sangat-sangat mengganggu kestabilan bagi sebuah kerajaan otokratik seperti rejim Iran. Dan Presiden Trump telah bergelut dengan pasaran saham yang telah jatuh minggu demi minggu. Saham ZEO menutup minggu terburuknya sejak permulaan perang pada minggu ini. Dan ini juga merupakan minggu kelima berturut-turut mengalami kerugian. Raul, sejauh mana tekanan ekonomi dalam negara boleh benar-benar memberi kesan kepada apa yang akhirnya akan kita lihat di medan perang? Pada asasnya, saya memerhati apa yang berlaku di dalam negara dengan harga petrol, pasaran saham, dan beberapa ukuran lain. Dan saya akan katakan bahawa ini memberi impak yang besar, terutamanya di Rumah Putih ini. Anda perlu ingat, Rumah Putih ini pada asasnya terdiri daripada ahli perniagaan. Ramai orang di sana mempunyai latar belakang perniagaan, dan sebab itu mereka menganalisis angka-angka dan apa yang sedang berlaku. Mereka memerhati kesan peperangan terhadap ekonomi dan sedang membuat keputusan tentang keadaan mana yang perlu diikuti seterusnya, yang mana menarik. Saya akan beri awak satu contoh daripada perkara-perkara kecil. Pada mulanya, ketika Perang Udara baru bermula, kami telah menyerang beberapa sasaran. Kami menyerang mereka dengan sistem yang mahal, berimpak tinggi, dan kami masih menyerang mereka dengan senjata berimpak tinggi. Tetapi kami kini mula menggunakan senjata yang jauh lebih murah untuk melakukan perkara itu. Ini berlaku sebahagiannya kerana kami menguasai ruang udara di kawasan tertentu, jadi kami boleh mendekat dan menggunakan senjata tertentu yang sebelum ini tidak dapat kami gunakan. Saya tahu ia kedengaran pelik, tetapi ia menjadikan peperangan lebih berkesan dari segi kos. Mereka sedang meneliti dengan sangat teliti kos peperangan itu. Terutamanya jika anda menembak jatuh drone bernilai $35,000 dengan peluru berpandu bernilai $2 juta ketika itu, angka-angka mula menjadi beban. Dari masa ke masa. Sebelum kita pergi, saya membaca satu laporan. Menurut Kementerian Kecemasan Rusia, satu kumpulan ubat telah dihantar ke Iran. Ia telah dihantar ke sempadan Azerbaijan dengan Iran atas arahan Putin. Baiklah, apabila kita semakin menghampiri tanda 5 minggu perang ini, Raul, siapakah yang terbukti menjadi sekutu sebenar Iran dalam perjuangan ini? Baiklah, saya rasa Rusia cuba menjadi sekutu. Ada had untuk apa yang mereka boleh lakukan. Satu perkara ialah, jika anda menghantar ubat-ubatan, itu hampir diterima di peringkat antarabangsa. Tiada siapa yang akan menghalang ubat-ubatan daripada masuk. Itu hanyalah salah satu kategori bantuan perubatan. Menurut Konvensyen Geneva, apa-apa yang berkaitan dengan perubatan mempunyai status istimewa. Objek yang mempunyai salib merah atau bulan sabit merah tidak sepatutnya menjadi sasaran serangan kerana ia adalah untuk tujuan perubatan.
Objek dengan lambang salib merah tidak sepatutnya diserang kerana ia adalah untuk tujuan perubatan. Ini adalah undang-undang antarabangsa. Ia juga terpakai untuk ubat-ubatan. Jadi sebenarnya saya tidak begitu terpengaruh dengan hal itu. Dan Azerbaijan semestinya mempunyai alasan untuk menghalangnya hanya kerana mereka tidak menyokong Iran. Tetapi saya melihatnya dari sudut yang berbeza, yaitu seperti ubat. Jadi saya rasa semua orang akan membenarkan perkara ini berlaku, tetapi Rusia tidak mempunyai banyak untuk ditawarkan. Itu adalah cabaran besar bagi mereka. Dan apa yang benar-benar menarik ialah China merupakan sekutu besar Iran. Mereka pada dasarnya hanya berdiam diri, tidak banyak yang boleh mereka lakukan. Dan ini adalah sesuatu yang sedang diperhatikan oleh semua orang. Anda tahu, seluruh pembentukan BRICS, alternatif kepada G7, boleh dikatakan begitu. Di mana Anda pada dasarnya ada Rusia dan China, serta Iran dan Brazil sudah tentu, dan kemudian Afrika Selatan, sebab itu namanya BRICS. Tetapi ia lebih besar daripada itu. Ini ternyata benar-benar kosong dari segi tindakan konkret yang boleh diambil untuk menangani atau membantu ahli-ahlinya. Dalam situasi seperti ini, jadi Iran pada dasarnya bersendirian. Al Kemper mempersembahkan The Strat. Dengarkan Strat di mana sahaja Anda mendapatkan podcast. Terima kasih, Al. Terima kasih, Austin.